أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا واسعا يا أرحم الراحمين اللهم إنا قد استودعناك بما علمتناه فارده إلينا عند حاجتنا إليه ولا تنسنا يا رب العالمين اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور العلم وأحسن أخلاقنا بنور الحلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan taufik dan hidayahnya dapat sama-sama kita berkumpul lagi pada petang ni untuk kita berbincang sama-sama cuba memahami beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi kita berada di dalam bulan Ramadan, bulan yang amat-amat disuruh kita membanyakkan membaca Al-Quran, yang tujuan Al-Quran diturunkan liyatadabbaru ayatihi, untuk kita memerhati, memahami ayat-ayatnya. Jadi insyaAllah pada petang ini kita akan sambung seterusnya surah Al-Infitar. Jadi saya akan bacakan dahulu surah Al-Infitar. Nanti bila anda dah sampai ayat tu, turunkan terus sambungan bacaan. Aku gampang pun. Jadi bolehlah kita baca sama-sama sebab dapat pahala baca Quran. Satu huruf RM10. Kalau cakap satu huruf 10 pahala, kau tak nampak banyak. Letak RM10. Masyuk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u fatarat وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق الله العظيم. Surah ini diberi nama Al-Infitar dengan makna terbelah. Masih lagi surah-surah yang menceritakan tentang kebenaran dan satu perkara yang pasti berlakunya kiamat. Sebab tu pada 30 juzuk yang terakhir ini merupakan juzuk Amma Yatasa'alun ni, juzuk cerita pasal kiamat tak habis-habis. Nabi SAW sebut dalam hadis, barang siapa yang nak melihat bagaimana keadaan hari kiamat yang sebenar, bacalah surah Al-Infitar. Dia menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kiamat. Cuma macam mana kita lakonkan, kita cuba buat, dia tetap tak boleh, takkan sama. Ya. Sebab tu ada ulama berpendapat haram dilakonkan babak azab kubur,
haram kita lakonkan babak dalam neraka, haram kita lakonkan babak kiamat, haram belaka. Kenapa haram? Pasal benda ni dipanggil ghaibiyat, yang Allah sebut gambarannya dalam Al-Quran. Cuma kita boleh guna imajinasi sahaja. Tapi untuk kita kata begini kiamat, tak betul. Memang takkan betul. Sebab manusia punya buatan ni semua kelentong belaka, dengan dia punya grafik lah, sound effect lah, atau apa semua tu tetap tidak menyamai apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza as-samaa'u fatarat, apabila langit terbelah, kiamat berlaku. Wa idzal kawakibu tatharat, dan apabila bintang-bintang bertaburan. Bintang yang sekarang ini duduk dekat galaksi masing-masing, yang Allah tetapkan, disitulah duduk mereka, disitulah peredaran mereka, tak berubah. Tapi sampai satu waktu nanti dia akan jadi wa idzal kawakibu tatharat, bintang ni akan berjatuhan, menghempas bumi. Kalau dulu kita baca kat paper komet, kan, komet, sebiji komet yang taklah besar mana pun jatuh boleh membentuk kawah. Ini wa idzal kawakibu. Kawakib ini bintang-bintang, bukan sebiji bintang. Kalau sebiji bintang Allah kata wa idzal kaukabu, itu sebiji, sebuah. Kawakib ini berat, ialah bintang kat langit tu berapa? Bertrilion. Ada siapa pernah kira? Kiralah. Kau nak bawa tebiat, kan? Punya banyaknya bintang di langit seperti pasir di lautan. Wa idzal kawakibu intatharat, apabila bintang-bintang gugur bertaburan, hancur bumi ini. Wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan bercampur baur. Maksud ayat ni, abang, kita pindah ke surah Ar-Rahman sekejap. Surah Ar-Rahman, ya. Kita nak tengok apa cerita wa idzal biharu fujirat. Surah Ar-Rahman. Mana? 155. Okey. Surah Ar-Rahman, turun lagi. Oh, khalaqal lagi. Pelan-pelan, slow and steady. Okey, cukup. 19 dengan ayat 20. Ini keadaan laut sekarang. Ya, dalam keadaan normal ini keadaannya. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Allah Ta'ala membiarkan air dua laut yang masin dan tawar. Mana ada laut tawar? Laut semua masin. Tapi dek kerana dalam bahasa Arab ni dia panggil apa? Istilah lebih mana banyak, lebih mana menang. Ya, contoh macam kita lah. Kalau contoh kita kata dalam ayat banyak orang-orang beriman di kalangan orang lelaki. Orang perempuan tak kena ke? Orang perempuan kena juga. Tapi nak sebut orang lelaki ni peranan dia besar, banyak benda dia kena buat, tanggungjawab dia berat. Jadi banyak ke orang lelaki. Tapi bukan mana orang perempuan tak kena, menang kepada orang lelaki. Dalam hadis Nabi, Nabi berbuka dengan dua yang hitam. Apa benda dua hitam ni? Cokodok ke? Mana ada cokodok sama Nabi bangun? At-tamru wal ma'u, tamar dan air. Jadi tamar ni menang pasal warna dia lagi kuat, warna hitam dia. Jadi dikira macam tu. Jadi laut memang masin semua. Yang tawar tu tasik, tapi banyaknya ialah laut yang masin. Keadaan laut sekarang ini, Allah Ta'ala membiarkan air dua laut yang masin dan tawar mengalir, sedang keduanya pula bertemu. Tapi takkan bercampur antara tawar dan masin. Kenapa? Kenapa tak bercampur? Allah kata bainahuma barzakhun la yabghiyani. Antara kedua-duanya ada penyekat yang memisah, masing-masing tidak boleh melampau sepadannya. Kalau kita duduk dekat muara sungai kot, saya pun tak biasa, tak tahu muara mana satu, kuala mana satu. Tapi saya pernah duduk Kemaman lah, Kuala Kemamang kan kita. Jadi kita biasa tengok petang-petang bila time air laut dengan air sungai ni. Kita tengok dekat sungai tu memang confused kan. Air sungai kelabu pula, apa, keruh kan. Yang air laut ni biru gitu. Tengah-tengah tu dia tak boleh bercampur. Bainahuma barzakhun
La yabghiyan, antara dua air ini takkan boleh bercampur. Allah biarkan teka-teki ini untuk kita selesaikan sendiri. Allah tak kata, kau tahu tak kenapa tak bercampur? Lu fikir sendirilah. Maknanya macam tu. Jadi yang kita tahu ni benda yang paling mudah lah kan. Dia tak campur pasal apa? Pasal kandungan garam yang ada dalam air laut ini menyebabkan tak boleh bercampur dengan air masin. Contoh yang paling mudah, kalau kita buat air teh kan, campur dengan susu. Letak susu sejat tu banyak macam tu, lepas tu kau tuang air. Dia takkan boleh bercampur air biasa dengan air susu ni kalau tak digaul. Kalau gaul baru boleh bercampur. Tapi kalau macam tu lah. Sebab apa? Sebab kandungan padat yang ada dalam susu tu menyebabkan ada barzakhun, penyekat yang tak boleh menghadang. Siapa yang mencipta penyekat ini? Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah Allah, Tuhan yang maha hebat, yang maha berkuasa, menjadikan alam yang dicipta ini mempunyai peraturan masing-masing. Ini peraturan sekarang masa teh dunia. Bila berlaku hari kiamat, balik semula tadi ke surah Al-Infitar. Apa Allah kata? Wa izal biharu fujirat, apabila lautan dicampurkan. Asal makna fajara ini ialah meletup. Dah tak ada dah sekatan. Dah tidak ada sistem antara masin dan tawar. Habis Allah rosakkan mereka sistem-sistem ini. Wa idzal biharu fujirat wa idzal quburu bu'thirat, dan apabila kubur-kubur dibongkar semula. Jadi kita dah sebut ada lebih kurang ada 3 surah ataupun banyak lagi lah yang menceritakan tentang kebenaran dibongkar balik kubur. Yang pertama dalam surah Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Apabila zulzila, dalam bahasa Arab kalau kita kata zalzala, dia bergoncang sendiri. Kalau zalzala ni, contohlah kalau saya kan, anda kata zalzaltu nafsi, saya goncang sendiri. Dia bukan apa inul gelek ke tak, saja goncang sendiri kan. Tapi kalau zulzila, ada orang goncangkan kau, dia pegang badan kau macam tu. Jadi bumi ni besok bila kiamat digoncangkan dengan kuat. Wa akhrajatil ardu asqalaha, lalu bumi ini memuntahkan segala isi perutnya. Kita pun macam tu juga kan. Kalau orang goncang kepala kita pun juga muntah. Jadi cara-cara rupa-rupanya Allah nak memecahkan balik perut bumi ni, Allah goncang dia bagi pening. Keluar belaka. Bukan cerita hantu ni, ni cerita hari kiamat. Keluar belaka, orang menantang emas perak, emas ratu, emas idayuh, semua keluar belaka. Berlambak-lambak besok. Okey, itu secara umum yang kita baca dalam surah Wal-Adiyati Dhabha. Allah kata apa? Wa idzal quburu bu'thirat. Wa idzal quburu bu'thirat. Apabila kubur-kubur dibongkarkan semula. Kan? Jadi Allah Ta'ala sebut banyak kali dalam Al-Quran tentang kebenaran kita ni akan dihidupkan balik semula. Janganlah kata mana ada ustaz tak logik orang tak percaya benda ni, hukumnya apa? Kap alif paro. Apa dia kap alif paro tu? Bukan kapar kapar kat Meru. Kapi hukum dia. Alhamdulillah. Bila dibongkar kubur ni, apa yang berlaku? Alimat nafsum ma qaddamat wa akharat. Masa itulah kita baru tahu apa amalan yang kita buat selama ni. Maqaddamat, benda baik yang kau pernah buat. Sembahyang, puasa, zakat, haji, tutup aurat, baca Al-Quran, dengar cakap lelaki, dengar yang elok lah. Bukan lelaki kau ajak karaoke pun kau join sekali. Tapi karaoke dalam rumah tak apa kan. Dangdut dalam rumah lantak kau lah. Kau nak pusing tiang ke, kau nak buat penantang apa, terbalik, tertekankan, terkoyak, terabat, terkehil, lantak kau dengan laki kau. Sekali lelaki kata malam Ramadan, I ingat malam ni nak iktikaf dekat Hard Rock Cafe lah. Contoh nak Uzubillah min zalik. Mana boleh macam tu kan. Aliman nafsum ma qaddamat. Bila dibongkarkan bumi, masa tu kita pun tahu apa yang kita buat selama ni. Saya tengok, tuan-tuan akan tengok, akak-akak semua akan tengok. Jadi Nabi SAW kata, setiap kita ni ada report card. Masing-masing tak lebih, semua 99 helai report card. 99 muka surat. Muka surat yang pertama bila dibuka, Nabi kata maddal basari, sejauh mata memandang.
Ya Allah, itu baru muka surat pertama. Saya tak pastilah muka surat pertama tu start kita umur 15 tahun ke, ataupun campur 16, 17 ke. Tapi yang pasti ada 99 muka surat. Dan Nabi sebut dalam hadis, biasanya bila kau tengok muka surat yang pertama, kau kata kau tak ada harapan masuk syurga. Itu Nabi cakap. Tapi kita harap-harap dengan berkat Ramadan ini, Allah mudahkan hisab kita di padang mahsyar, insya-Allah. Amin. Ma qaddamat, apa yang telah kau buat. Alimat nafsun ma qaddamat, apa yang kau buat daripada, kalau qaddamat ini benda baik yang kau buat. Wa ma akharat, dan kau akan tengok besok apa yang akharat. Dia kata apa? Yang kau tinggalkan, yang kau lewatkan, yang kau tak buat. Masa atas dunia tengah hidup, tengah sihat, otak sihat, badan sihat, mata sihat, sihat belaka-belaka, kan? Tak pernah berusaha nak mengaji. Tak pernah. Biar Quran tu, biarlah. Sampai tak kerti baca je. Siap. Ya. Lepas tu, mungkin ada pernah cerita kan, ada budak-budak kita ni, dah 20, dekat-dekat 30, Quran tak kerti je. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz, ya saya dah lama juga tak baca Quran ni. Berapa lama? 2 tahun Ustaz. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. 2 tahun tak baca Quran. Mati hati saya, mati. Ada seorang hamba Allah tu lagi, kata, Ustaz, saya dah lama tak baca Quran ni, saya nak ngaji balik Ustaz ni. Okeylah. Berapa lama dia tak baca je? Saya ingat Ustaz, last kali saya baca Darjah 6 dulu. La hawla wa la quwwata illa billah. Haji tu berapa umur dia? Dekat 50 tahun. Daripada Darjah 6, itu last kopek dia baca, sampai kat 50 tahun baru nak start balik. Wallahualam. Atas dunia tak rasa benda macam ni. Memang tak rasa. Kita sibuk dengan dunia, sibuk cari duit siang malam pagi petang, kan? Tak ada masa nak dengar kuliah, tak ada masa nak belajar. Orang kata nak ikut hukum Allah pun tak apa nak bersungguh. Alah, tutup je lah, tuduh pun sepoi-sepoi yang main jeruk-jeruk itulah, kan? Padahal mana boleh kat oi. Berapa kali dah Ustaz cakap, aku rasa bukan aku seorang cakap, dan masalah aurat, jagakan aurat ni. Orang perempuan kena ingat, sebab Nabi sepesan dalam hadis, istausu bin nisa'i khairan. Nabi kata wasiat banyak-banyak kepada orang perempuan dengan wasiat yang baik. Nabi tak kata istansahu, nasihat. Nabi tak kata nasihat tau. Nabi tak kata pesan. Nabi kata wasiat. Apa makna wasiat? Wasiat benda yang amat penting. Orang nak mati biasa dia tinggal apa? Wasiat. Kan ada abang nak mati, abang tinggal nasihat kat korang. Tak ada. Meh semua kumpul, abang nak tinggal wasiat. Masyur, anak-anak kata kan. Dengan wasiat je masyur. Ayalah tu, abang nak belasah korang ni. Wasiat benda penting. Maka Nabi kata istausu bin nisa'i khairan. Wasiat banyak-banyak dekat orang perempuan. Kenapa perempuan kena nasihat wasiat banyak-banyak? Fa innahunna khuliqna min dhil'in. Yang pertama Nabi kata pasal perempuan ni, Allah ciptakan daripada tulang rusuk kiri, tulang rusuk yang bengkok. Fa in a'waja ma fi dhil'i a'lahu. Dekat tulang ni, tulang rusuk ni yang paling bengkok kat hujung sekali. Kan kita kan melengkung ni ha. Tak percaya kau pergi x-ray lepas pada ni. Tengok macam mana rupa tulang. Itulah asal kejadian perempuan. Fa in zahabta kasartahu. Orang perempuan ni sentiasa belok. Minta maaf ya, kau jangan basah tinggal aku. Kata ni ustaz kutuk ketua ni. Ini Nabi cakap belakang, oi. Mula ni diskriminasi terhadap kaum wanita. Apa diskriminasi pula? Relax ah. Ya. Nak cakap ni, ini realitinya. Orang perempuan, korang separuh hidup korang tak sembahyang. Betul ke tak betul? Mengakulah. Itu pun payah nak mengaku. Apa payah sangat? Ngaku je. Kan separuh hidup kau tak sembahyang. Kan bila Allah Ta'ala takdirkan hidup kita ni separuh hidup tak sembahyang, itu yang menyebabkan Nabi kata naqisatu aqlin wa dinin. Mereka kurang pada segi akal dan segi agama. Saya bukan nak hina perempuan, tak. Kan? Tapi itu kejadian kita. Kejadian yang Allah takdirkan berlaku kepada orang perempuan. Jadi Nabi kata perempuan ni belok. Sentiasa dia belok. Dia belajarlah tinggi macam mana pun, BA ke, Masters ke, PhD ke, dia tetap ada sifat macam ni. Ini kelemahan yang Allah cipta. Bukan nak kata orang lelaki perfect, orang lelaki bengkok ramai juga. Kan? Yang otak tak betul. Kan? Orang lelaki lagi teruk, walaupun dah lurus, tapi bengkok tu masih ada lagi. Kan? Tapi perempuan dia, jelas,
punca segala fitnah. Nabi katakan, ittaqud dunya wattaqu ma'ahan nisaa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Nabi kata, takutlah kamu dunia ini dan takut bersama-sama dengan dunia ini orang perempuan. Nabi sebut khusus orang perempuan. Sebab fitnah yang pertama yang Allah takdirkan berlaku di kalangan Bani Israel ialah fitnah orang perempuan. Sebab apa berlakunya surah Al-Baqarah? Kenapa dibunuh seorang koprat zaman Bani Israel? Dengan sebab perempuan. Kenapa Qabil dan Habil, Qabil bunuh adik dia Habil? Dengan sebab perempuan. Ya. Okey. Maka Nabi kata, sifat yang belok ini, fa in zahabta kasartahu. Kalau kau jerkah dia, kalau kau marah dia, kalau kau hedik, awak ni apa ni ha? Tak tiba rasa ke? Kata macam tu. So pakai tudung, berbuih pula aku cakap kat korang ni. Aku tak otak ke? Cakap macam tu. Contoh ni. Contoh, aku tak marah korang ni, contoh. Kan? Awak nak saya pelempang muka awak. Awak jangan main dengan saya. Ini dalam filem lah contoh kan. Saya ni dah tak reti nak tunjuk muka kat orang. Orang lain reti pakai tudung. Awak tak bila nak ubah ni. Nabi kata, kalau kau cakap macam tu, kasar tahu, kau akan patahkan tulang itu. Ada seorang artis jumpa aku. Suami artis, bukan perempuan lah, ni suami dia. Ustaz, macam mana nak buat bini saya, Ustaz? Saya dah cakap banyak kali dah, Ustaz, tak nak pakai tudung, Ustaz. Kau bayang dia keluar rumah saya. Kalau cerita masa sekarang, batal puasa terus. Cara dia keluar rumah tu membatalkan puasa kita. Tapi dalam filem dia berlakon, elok pula pakai tudung. Elok. Ni masalah. Nak kata macam mana? Sebab tu ulama fiqh kata, suami yang dapat bini macam ni, dia sabar, dia didik, dia sabar, dia didik besar pahala dia. Kan? Macam mana Nabi Lut. Sabar Nabi Lut didik bini dia, tapi akhirnya bini dia mati kafir juga. Tapi dia tak cerai bini dia. Nabi Lut kan, bini dia tukang apa orang kata, jadi apa, runner, orang tengah kan, cari handsome boy yang bawa sampai dekat kampung tu. Oi, barang baik sampai, dia kata dekat game gay ni lah zaman Nabi Lut tu. Isteri Nabi tu, tapi Nabi Lut tak cerai dia. Sabar didik ya. Jadi tak adalah bini kita taklah seteruk Nabi Lut punya bini kan, tak kaburnya gitu. Maka Nabi kata, kalau kau jerkah perempuan ni, kau marah dia, kau patahkan dia. Fa in taraktahu. Tapi kalau kau biarkan dia, lam yazal a'was, memang belok manjang lah dia. Sentiasa dia akan belok. Jadi nak betulkan puan macam mana? Istausu bin nisa'i khairan. Pesan banyak-banyak kat dia. Semoga Allah lembutkan hati mereka, insya-Allah. Amin. Aminlah kuat sikit. Amin. Macam tu pun makbul sikit ni. Macam tak nak berubah je bunyi tu. Aku cakap ni bukan apa. Besok kat padang mahsyar aku kena tanya kau tahu tak? Allah tanya kau itu ngajar kat mesin niaga kan, kau cerita tak pasal tudung? Macam tak kantoi aku. Yang penting aku dah cakap. Besok kau jawab sendiri. Okey pak ya? Jadi itulah kita ni, alimat nafsun ma qaddamat wa akharat. Bila dibongkarkan kubur, kita mulalah tahu, ya Allah, banyaknya amalan aku, ya Allah, banyaknya dosa aku. Baru kau nak sedar. Masa kau hidup, kau tak pernah berusaha nak sedar. Kau relax, kau very cool, kau buat kan, kau buat bekat badak. Tak ada benda relax. Bila kau masuk lubang kubur pun kau nak sedar. Masa masuk lubang kubur dia kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Ya Allah, kenapalah kau tak jadikan aku tanah, ya Allah. Masa hidup tak pernah terfikir nak jadi tanah. Kan masa hidup asyik berembat tanah orang kan. Rebut tanah lah apa-apa lagi kan. Dah masuk lubang kubur, ya laitani kuntu turaban. Ya Allah, jadikanlah aku tanah, tak payah. Ya laitani qaddamtu li hayati. Ya Allah, kenapalah aku tak beramal. Tak payah. Aku dah bagi panjang waktu masa untuk kau ubah. Kau tak nak, kau buat aja. Ya ayyuhal insan. Tengok ayat ni. Ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kenapa kau tertipu? Dia terjemah apa kat situ? Memperdayakan kan. Ma gharraka, kenapa kau tertipu bi rabbikal karim, dengan Tuhan kau yang bersifat maha mulia, maha pemurah. Karim ni pemurah kan.
mulia pun dia juga. Okey, apa maksud ayat ni? Maksudnya, kita kadang-kadang macam saya kata tadi lah, ada orang kan, dia kata okey je ustaz, hidup kita orang kan, rezeki tak putus, rumah kita orang makin besar, tapi kita orang tak sibuk-sibuk pun nak sembahyang ke, nak tutup aurat macam orang lain. Okey je, pagi-pagi orang lain pergi kerja, kita orang jogging, kan, orang lain bersesak-sesak je, kita orang jogging, ya, petang-petang kita orang suami isteri boleh jogging, okey je, rezeki tak ada masalah pun. Allah kata apa? Ma gharraka, kau jangan tertipu dengan sifat pemurah Tuhan pada kau. Kan, kau tak tahu. Saya dulu ada jiran, saya mungkin dah cerita dulu kot kan, Allahu Akbar, sampai sekarang istiqamah pakai seluar pendek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suami isteri pakai seluar pendek je. Suami tu ialah suami ni pun, bini pakai seluar pendek je. Aku pergi ngajar pakai jubah suban, tegur, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Aduh, coba. Pakai seluar pendek, pakai baju setengah ni, gaduh, kata. Ya Allah, sakit kepala aku berjiran dengan dia tu tak. Tapi baik kan aku. Alah, rajin pula hantar makanan. Aduh, aku nak makan habis hayat aku baca. Anak confused tengok dia, macam mana dia ni, ke bila tengok adik-beradik dia datang rumah dia, adik-beradik dia pakai tudung. Pakai tudung lah walaupun tak sempurna kan. Anak dia pergi sekolah agama pakai tudung. Dalam hati kata, ya Allah, mustahil dia tak tahu, mustahil. Rambut color water ni, oh main-main. Lihat, hanya menggunakan jari, rambut kembali tersusun rapi. Aku kata, ya Allah, kita ni berdoa, ya Allah, bukalah pintu hati dia, ya Allah, kan. Berat tau. Ana ustaz, kita ustaz berjiran dengan dia. Aku bimbang, ya Allah, kalau kat padang mahsyar nanti, masa aku nak masuk syurga lah, insya-Allah. Amin. Terima kasih banyak. Sekali je nampak aku, ya Allah, lihat Ustaz Nazmi ni jiran aku ni, dia tak pernah tegur aku, kata ni haram-haram. Tak mampu ya aku. Allah kata mesej ni kau, Allah tak pasal aku masuk neraka kau. Oh, aku tak nak. Fikir kepala ni. Taklah kita pindah cuba nasihat, cakap kan. Tapi benda aurat ni dia panggil apa? Maklumun minad din bi darurah. Semua orang tahu dia wajib kak. Tak ada orang tak tahu. Semua orang tahu. Kau je fikir nak berubah ke tak nak kan. Takkanlah aku nak sawan kak pakai seluar pendek seksi ni kak. Kan akan cakap macam tu kak, kan dia selak lagi, meninggal aku kak. Sebab tu kita ni jangan tertipu. Kita kadang buat dosa banyak. Sembahyang tak ke mana, lelaki tak jaga pergaulan dengan perempuan, lelaki orang, bini orang main tegur kot dan hi, how are you? Relax kan. Tak ada perasaan. Suami biarkan bini, bini biarkan suami. Tak ada sekatan dalam pergaulan. Buat benda haram, tak peduli. Allah kata apa? Ma gharraka bi rabbikal karim. Kenapa kau tertipu dengan pemurahnya Tuhan pada kau? Memang aku bagi rezeki kat kau, aku bagi harta yang tak cukup, tak pernah habis pada kau, tapi kau tak pernah berubah. Kita kena ingat kak, orang yang Allah berikan harta dalam keadaan dia buat maksiat, dia panggil apa tu? Istidraj. Mana apa istidraj? Allah bagi dalam keadaan dia benci kat kita. Ambil kan? Kita tak sedar, dia tak katalah macam tu. Ambil, dia tak kata macam tu, tak dengar. Macam kita dengan mak kita lah kan, mak, boleh tak pergi nak mandi, nak main hujan ni? Aku kata jangan, kau demam nanti. Alah elak mak, sekali je. Aku kata jangan pergi main hujan, bahaya kau tu tak? Tu air sungai dah naik tu. Alamak, elak mak, nak masuk Olimpik ni mak. Pergilah, pergi. Mak kata kan, kita kata, ye, mak bagi, ye. Korok kering pun mak bagi. Mak kata pergi tu istidraj. Kau pergi, kau balik nanti, aku sasah buntut kau. Siap. Pergi lah, buat. Macam tu lah istidraj ni. Buka aurat, lawan aku, kau makan rezeki aku, kau tak sembahyang, kau tak peduli hukum, kau tak pernah baca Quran, kau buat. Ma gharraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka, dialah Tuhan yang menciptakan kau, fasawwaka, dan menjadikan anggota kau sesuai. Tak adalah ciptaan yang paling cantik, ciptaan yang Allah buat ialah manusia. Ke ada benda lain lebih lawa pada manusia ada? Tak ada. Ke tapi lagi lawa?
Jerapah lagi lawa. Siam manggagap lagi lawa. Tak. Kita ni manusia yang paling lawa, paling cantik. Jepun, macam mana canggih Jepun, dia bolehlah buat patung awet kan. Ada kita kat YouTube patung awet boleh bercakap kan. Muka kita pun confuse, orang ke apa ni? Memanglah macam orang, tapi dia tak ada perasaan. Perasaan ni kau ingat boleh cipta apa perasaan? Rasa. Aku cakap kan macam kotor pula kan. Kau berak. Dia punya rasa keluar semua. Rasa keluar hamba menatang tu. Kita cuba kau fikir dah jamban, kau fikir kebesaran Allah dengan berak. Ya Allah, mai mana perasaan? Mai mana benda tu? Kalau bukan Allah yang letak dalam badan kita rasa, perasaan sedap, boleh berak orang kata tu kan. Kotor sangat. Allazi khalaqaka fasawwaka. Elok dia buat rupa kita. Mata gini, hidung gini, cuma kemek mancung tu lain cerita lah kan. Kebang semangkuk, bibir tebal, bibir nipih. Nak kata apa kan. Tapi basic elok. Hidung lubang kat bawah. Ada siapa hidung lubang nganga gitu kan, kat atas gitu. Itu kalau hidung ke atas ni musim hujan kena saman MBSA kau main. MBSA check ni ada denggi dia kata. Tak pasal dia tak ubat denggi kat lubang hidung kita. Tempat denggi bertakung kan. Elok sangat dah ciptaan Allah. Fasawwaka, elok, fa'adalaka. Dan dia menjadi padan dengan bentuk badan kau. Kaki kau, body kau, jari kau. Tengok jari ni kan. Kenapa? Yang ni gendah. Gendah ni tinggi, ni gendah ni. Tapi kalau kau buat macam ni, sabu panjang. Macam mana ni? Kan? Elok pula sabu panjang. Dia tak pula jadi pendek-pendek gitu. Ni sabu tinggi kan. Dia buat macam ni, sama pula. Kan confused tu. Kau faham tak cerita aku ni? Kenapa dia buat ada kedut-kedut kat tengah-tengah ni? Khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Dielokkan ada kedut-kedut. Tujuan apa? Supaya boleh buat gini. Kalau dia buat strict macam kulit muka ni, tak boleh bengkok ni oi. Jadi iti tangan kau tahu tak? Tak boleh. Dia buat bulu mata elok, ngam-ngam aja. Bulu mata sifat dia tak macam rambut. Rambut manjang kan. Ada bulu mata gitu. Takut. Pergi ofis kak, gunting lah bulu mata tu kak. Dah lah, aku lama dah tak gunting. Assalamualaikum kak, masalah. Nampak. Selak bulu mata kau tahu. Tengok Allah buat elok bulu mata kan. Gigi pun dia panjang tu je kan. Dia patah, dia pun ngam-ngam panjang ni. Dia tak panjang macam rambut juga. Dia letih nak buka puasa. Kak, aduh kak, tergigit apa tangan memang sebelah. Aduh, panjang gigi kakak. Sorry lah tak sempat potong. Tak ada kedai potong gigi pun tahu tak. Potong rambut ada. Ngam-ngam, cantik Allah buat. Tak kata apa. Kaya Allah. Hebat sangat Allah kan. Lepas tu Allah kata apa? Fi ayyi suratin ma sya'a rakkabaka. Aku ciptakan kau ni ikut suka aku. Aku nak buat rupa kau fi ayyi suratin, dalam apa bentuk rupa sya'a Allah menghendaki rakkabaka, dia akan susun rupa kau. Orang Jawa kahwin dengan Banjar keluar, pup, macam ni rupanya. Melayu kahwin dengan Mak Saleh, pup, macam ni rupanya. Pup. Dia punya pattern tak lari sangat. Kan? Tengok kan? Macam orang tua-tua dia kenal kan. Dia kenal macam mana budak dulu belajar dekat dekat kampung Kuantan. Lama dulu kita, masa kita budak-budak. Sekali tu kita 3 beradik balik masjid. Lepas tu ada makcik tu, dia tengok je kita orang. Mai kejap. Engkau ni anak Iyut ya? Dia kata. Iyut tu mak aku lah, nama gelar mak aku. Kita orang pun tak kenal siapa Iyut. Masa kita budak lagi kan. Entahlah, ya kot kita kata. Kau balik kau tanya mak kau. Kita balik cerita lah. Mak, adalah makcik mana entah. Dia kata, kau ni anak Iyut. Siapa Iyut tu? Iyut tu mak lah, mak kata. Makcik ni, dia kenal Mak Ana ni masa Mak Ana kecil-kecil belajar kat situ, kampung Kuantan. Tapi kuatnya orang tu ni boleh ingat, dia boleh detect muka aku ni muka mak aku. Kan canggih tu. Main-main.
Ada sekali tu anak ngajar dekat stesen 7 gitu kak, tengah ngajar-ngajar. Lepas habis sembahyang, ada pakcik tu jumpa. Ustaz cakap, Ustaz duduk kampung baru je. Asal kampung baru. Anak Yud ke? Oh, telefon juga mak aku. Ya, anak Yud. Pakcik kenal mana? I kenal apa tak kenal sangat Cik Yud tu. Kebetulan mak Ana pun datang juga malam tu kuliah. Ana pun jumpa mak dan kata, Mak, tadi ada seorang haji tu, dia kata dia kenal mak. Ya betul kau. Matilah aku, mak kata. Siapa dia? Cuba kau tengok. Tengok mak Ana tengok. Lah, apa mak tak kenal ni? Semua geng-geng tembok kamu baru ni. Geng lepak kan. Geng tembok lagi. Kerja dia orang urat anak dara. Piwit kan. Tapi nak cakapnya masa tu mak aku tak kahwin lagi. Anak dara lagi kan. Tapi dia boleh detect muka aku dengan ada miseng, ada janggut ni Dia boleh kata muka mak aku. Canggih gila. Ini kerja Allah. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabaka. Okey Sampai ayat ni saya nak cerita satu hadis, nak katakan panjang boleh tahan jugalah ya. Berkenaan dengan beberapa persoalan yang orang Yahudi tanya kepada Nabi SAW. Dia kata, Aqbalatil Yahud ila Rasulillah SAW. Satu hari ada sekumpulan orang Yahudi jumpa Nabi SAW. Faqalu hadithna an hilalin nas'aluka anhunna la ya'lamuhunna illa nabiyyun. Wahai Muhammad, kami akan tanya kepada kau beberapa soalan. Soalan ini tidak ada orang yang tahu jawapannya kecuali Nabi. Kalau dia Nabi, dia tahu jawapan. Kalau orang biasa memang tak tahu. Fa in amba'tana bihinna arafnaka annaka nabiyyun wa taba'naka. Kalau kau boleh jawab soalan ini, confirm kau Nabi dan kami akan ikut kau. Faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ke dia orang ke Yahudi ni, salu amma syi'tum walakin ij'alu li zimmatan. Kamu nak tanya apa, tanyalah, tapi dengan syarat kamu buat janji dulu dengan aku. Janji apa? Korang akan beriman dengan aku kalau jawapan aku tepat. Boleh? Okey I swear, dia kata. Dia orang pun bersumpah untuk beriman dengan Nabi SAW kalau jawapan kepada soalan-soalan yang diorang beri ni jawapannya tepat. Dan diorang ni ahli kitab orang Yahudi ahli kitab ni, dia ada pengalaman yang cukup luas dan diorang dah tahu soalan ini dan dah ada jawapan sekali. Dan diorang tahu soalan ini orang awam memang tak reti, kecuali Nabi saja yang reti. Dia buat tanya soalan yang pertama, ayu ta'amin harama Isra'ilu ala nafsih min qabli an tunazzila at-Taurah. Apakah makanan yang Israel haramkan kepada dirinya sebelum diturunkan Taurat? Israel ini Nabi Yaqub. Nabi Yaqub, nama gelarannya dalam bangsa Yahudi Israel. Israel makna okey bang kak. Isra makna hamba. Il Tuhan, hamba Tuhan. Terjemah kod kita, kod Arab Abdullah. Israel itu maknanya Abdullah. Boleh je besok lusa kau dapat anak pun nama. Apa nama kau? Israel. Makna Abdullah, tak ada masalah. Tapi jangan cik penyakit lah. Kau buat Israel, tiap-tiap Jumaat orang demonstrasi depan rumah kau. Hancur, hancur, hancur Israel, jahanam, jahanam. Okey. Apakah makanan yang Nabi Allah Yaqub haramkan atas dirinya sebelum diturunkan Taurat? Itu yang pertama. Yang kedua, wa akhbirna kaifa yakunu ma'ul mar'ati wa ma'ul rajul. Apa beza rupa air mani lelaki dengan perempuan? Wa kaifa yakunu zakaru minhu wal unsa. Dan macam mana anak tu lelaki ke perempuan? Canggih gila soalan. Zaman ni zaman tak ada scan tau tak? Wa akhbirna kaifa yakunu. Wa akhbirna an hadha an-nabi al-ummi fi Taurat wa man walihi min al-malaikati. Dan soalan yang keempat, ceritakan kepada kami tentang Nabi akhir zaman dan siapakah malaikat yang menjadi perantara antara dia dengan Allah yang menurunkan wahyu. 4 soalan. Jawapan yang pertama, faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, alaikum ahdullahi la in ana akhbartukum la tattabi'anni fa'atuhu ma sya'allahu min ahdin wa mithaq. Nabi kata, sebelum aku jawab, aku nak dengar sekali lagi aku janji korang. Kalau aku bagi jawapan, korang beriman ke tidak dengan aku? Wah, Yahudi kata, kami beriman demi Allah, wallahi kami beriman wahai Muhammad. Okey.
Yang pertama, makanan yang Nabi Allah Yaqub haramkan atas dirinya sebelum diturunkan Taurat. Hal ta'lamun anna Israila Yaqub marida maradan syadidan fatala saqamuhu minhu فنذر لله نذرا لئن عافاه الله منه ليحرمن أحب الطعام وشراب إليه على نفسه وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل أو لحوم الإبل وأحب الشراب إليه ألبانها أو ألبانها. Nabi kata, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Allah Musa, ketika Nabi Allah Yaqub sakit yang kuat, fatala saqamuhu, lalu sakitnya berpanjangan, tak baik-baik, tak sembuh-sembuh, lalu dia bernazar, dia kata apa, ya Allah, kalau kau sembuhkan penyakit aku akan mengharamkan makanan dan minuman yang paling aku suka. Nabi detailkan cerita tu, bukan Nabi bagi jawapan aja, Nabi setiap detailkan bagaimana cerita tu. Jadi Nabi Yaqub sakit kan, dia berjanji, ya Allah, kalau kau sembuhkan penyakit aku yang lama yang panjang ini, aku bersumpah aku akan mengharamkan atas diriku dua jenis makanan dan minuman. Mana makanan paling aku suka dan minum yang paling aku suka. Fakana ahabba ta'am ilaihi luhum al-ibl. Makanan yang paling Nabi Yaqub suka ialah daging unta, dan minuman yang paling dia suka ialah susu unta. Betul ke tak betul? Apa kata Yahudi? Betul wahai Muhammad. Soalan yang pertama. Yang kedua, apa beza antara air mani orang lelaki dengan air mani orang perempuan? Ni ramai tu yang jawab. Projek je pandai. Jangan main kan. Sebab tu bila negara kita itu kecoh pendidikan seks, pemboda semua tu kan, benda ni Quran ajar lama dah, hadis Nabi ajar lama dah. Cuma benda ni ada dalam fiqah. Haid, nifas, istihadah, itu berkaitan dengan seks dia tu. Wiladah, itu benda-benda berkaitan lah tu kan. Benda tu boleh diajar tapi ikut hukum, ikut cari, ikut kaedah, beradab, jaga akhlak, gitu. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah yang menurunkan Taurat kepada Nabi Allah Musa, air mani orang lelaki ghalizun abyadu, kasar dan berwarna putih, wa anna ma'al mar'ati raqiqun asfaru, dan air mani orang perempuan nipis dan kekuning-kuningan. Itu sifatnya. Betul ke tak betul Nabi kata? Betul. Yang ketiga, macam mana anak? Nabi kata, macam mana anak tu rupa? Ikut abah, ikut mak. Siapa tahu? Orang tu. Nabi kata, wa ayyuhuma ala kana alwaladu lahu wa shibhu biiznillah, wa idza ala ma'ul rajuli ma'al mar'ati kana alwaladu zakaran biiznillah, wa idza ala ma'ul mar'ati ma'ar rajul kana alwaladu unsa biiznillah. Qalu na'am. Apa yang saya faham maksudnya gini. Minta maaf cakap ya, sabar. Buka puasa lambat lagi. Tapi harap-harap tak membatalkan puasa. Orang lelaki bila bersama dengan bini dia, minta maaf sekali lagi bila dia projek, siapa yang keluar mani dulu? Kalau yang suami tu keluar dulu, maka anak mirip suami. Kalau perempuan keluar dulu, maka anak itu akan mirip perempuan, mirip mak dia. Dengan izin Allah, Nabi kata. Dengan izin Allah. Jadi tuan-tuan, kalau kita nak bolot kita belaka, buat macam tu. Aku nak anak muka aku belaka. Muka kau belaka, pandai kau buat. Tengok orang lah bro. Perempuan pun pandai juga. Ingat abang seorang boleh buat? Oh, dia pun buat juga kan. Keluar muka mak belaka. Aku kata apa? Pernah tak jumpa orang macam ni? Aku pernah jumpa. Satu family ni, kalau kita tengok muka anak dia kan, dia ni kalau anak dia hilang kat shopping complex, memang orang tak hirau, tak risaulah. Muka sebiji pattern bapak dia. Cuba tak janggut je anak dia. Anak 6 orang, perempuan lelaki sama muka bapak. Allah kata, cantik comel-comel muka. Sebiji tak ada muka mak. Mak boring. Mak tolong ngandung ke. Bapak kau juga dapat dia kata kan. Ni mungkin dia guna teknik ni kot. Ya. Boleh dipraktikkan, tak ada masalah. Jadi nak sebutnya fi ayyi suratin masya'a rakkabaka. Sebab tu bila orang scan ni kan, itu boleh tentu tak laki ke perempuan ke kan.
Tengok, oh suka ni laki ni kan, tu perempuan ni. Yang kalau yang dah lama sangat anak-anak perempuan tu kan, beria tu, dah beli dah gaun lah, tak apa-apa lah semua. Keluar-keluar laki, laki, dia marah kan, marah ke scam tu. Kenapa kau tipu aku, kau percaya buat apa kan? Kadang-kadang bukan nak kata lah, bidan-bidan yang berpengalaman tu lagi kuat tekaan dia. Dia pegang, laki ni, dia macam ni laki ni. Dia kata macam, kerti tak tahu je. Dengan izin Allah, ya, dengan izin Allah. Okey. Kemudian soalan yang keempat tadi tentang Nabi akhir zaman. Nabi kata walinya, penjaganya ialah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Bila sampai pada perkataan Jibril, apa kata Yahudi? Wahai Muhammad, Jibril. Oh, kalau Jibril kita orang tak jadi beriman lah. Dia kata macam tu. Itu dah janji nak beriman kan. Bila Nabi Muhammad sebut Jibril, oh kalau Jibril kita orang tak boleh terima. Nabi kata kenapa? Jibril ni kerja ni bagi bala je. Kalau Mikael okey, ikut suka kau. Yahudi dia perangai. Kalau Mikael yang bawa turun wahyu, kita beriman. Tapi Jibril, no way lah, dia kata. Ni jahat tak jahat, puak-puak Yahudi. Kalla. Bahkan sesungguhnya, tukazibuna biddin, kamu tidak mempercayai hari pembalasan. Ad-din, asal maknanya hari agama. Sebab tu, okey tak apa, kita akan cerita nanti. Wa inna alaikum lahafizin, dan sesungguhnya di atas kita ada penjaga. Siapa penjaga ini? Kiraman katibin, malaikat yang mulia yang menulis segala amalan kita. Kita dah cerita itu kan dalam surah At-Tariq kan. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Setiap diri manusia ada penjaganya. Malaikat Raqibun wa Atidun, yang dia ditulis amalan baik buruk kita sentiasa 24 jam. Dia tak berhenti, dia tak ada rehat tau malaikat ni. 24 hours buat kerja, tak berhenti. Cuma dalam dua keadaan je dia tak join. Pertama bila kita masuk jamban, dia tak join. Yang kedua bila kita tidur dengan bini kita, dia tak join. Itu malaikat ni dia sifatnya, dia ada sifat malu. Ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kau buat. InsyaAllah masa ni segalanya ditulis dengan amalan kebaikan, insyaAllah. Amin. Itu pun dengan syarat kalau kau ikhlas datang. Kalau kata kena datang, malas betul aku, kena ambil nama dia, ambil nama. Tak ada kan. Ikhlas tu. Jomlah datang kau ni, payah betul lah. Ayolah aku datang. Ada kot, Allahu'alam kan. Kita tak tahu. Tapi malaikat ni ya'lamuna ma taf'alun, dia tahu apa yang kau buat. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang baik berada di dalam nikmat Allah, nikmat syurga. Kalau kita ingat lagi, lebih kurang bentuk ayat saya pernah sebut itu kan, inna kan, dalam At-Tariq ada kan, inna apa, kalla innal insana, apa tadi, wa inna alaikum la Allah. Kau ni betul lah. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzur al-insan mimma khuliqa mimma dafiq yakhruj min bayni subuh taraib innahu 'ala raj'ihi laqadir. Itu pun tak hafal, sabar dulu. Innahu 'ala raj'ihi laqadirun, sesungguhnya Allah mengembalikan kita semula ni, laqadirun, amat berkuasa. Dia letak lam. Ini wa innal fujara lafi jahim. Bila ada lam tu maknanya memang kuat. Innal abrara lafi na'im, orang yang baik Allah kata mesti masuk syurga, dapat nikmat. Wa innal fujara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang jahat mesti dimasukkan dalam neraka jahim. Na'udzubillah min zalik. Disebut kat situ api yang menjulang-julang. Yaslaunaha yaumaddin, mereka menderita, mereka dibakar dengannya neraka itu pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan tidaklah mereka terhadap neraka tersebut ghaibin, boleh dikatakan tidak gaib.
Dalam tafsir yang lain maknanya apa? Kalau dah masuk tak boleh nak keluar. Waliyazubillah. Orang masuk neraka ni yaumun ka alfi sanatin mimma ta'udun. Satu hari dalam neraka sama dengan 1000 tahun. Lama tu 1000 tahun. Satu hari dalam neraka 1000 tahun. Kalau Allah Ta'ala jatuhkan hukuman, aku masukkan kau dalam neraka selama 2 hari. Kata, 2 hari. Kita kata seronok kan, 2 hari tak lama. Korok pun tak lama. 2000 tahun tu tak? 2000 tahun kau kena duduk dalam neraka. Jadi dekat akhirat besok, dia tak main tahun-tahun, dia main hari je. Kalau Allah kata aku masukkan kau neraka seminggu, kau ingat seminggu 7 hari? 7000 tahun. Lama tu. Kita kuliah ni pun dah lama dah. Bila lah Ustaz nak berhenti? Ya Allah, bil kuat sungguh Ustaz seorang ni kan? Contohnya dah tak tahan dah kita daripada duduk melangut, melepek. Tapi neraka yaumun ka alfi sanatin mimma ta'udun. Dalam ayat yang lain kata apa? Kana miqdaruhu 50,000 sana. Sampai ada yang lamanya berapa tahun? 50,000 tahun. Na'udzubillah min zalik. Harap-harap kita tak masuk dalam neraka. Bukan masuk, tengok pun aku tak nak. Besok kita kalau dah masuk syurga, jangan ada di kalangan korang ni buat tebiat, kita nak buat rombongan nak ke mana? Nak pergi ziarah neraka. Kau gila apa? Jangan buat tebiat. Na'udzubillah. Wa ma hum anha bighaibin, dan mereka tidak akan dikeluarkan. Ini orang yang kafir. Orang Islam, macam mana jahat dia, Allah pasti keluarkan daripada neraka. Tapi kita jangan agak mudah lah. Jangan kata, okey Ustaz, masuk keluar balik. Kau jangan cakap macam tu. Kau baling ke kepala kau je. Ya, yang cakap macam ni orang Yahudi je tau. Orang Yahudi kata apa? Dia kata apa? Qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Yahudi berkata kami tak masuk neraka kecuali beberapa hari je. Yahudi cakap dia orang masuk neraka berapa lama tau? 40 hari. 40 hari. 40,000 tahun. Kenapa dia kata 40 hari? Pasal itulah masa yang paling lama kita orang buat maksiat pada Allah. Sembah patung berhala lembu, patung lembu tu. 40 hari je tak lama. Kan dia kata. Jadi kita kena ingat, kalau kita orang Melayu cakap macam tu, kau dengan Yahudi sama je. Ya, mempermainkan hukum hakam neraka Allah Subhanahu wa taala. Okey. Allah kata, "Wa ma adraka ma yaumuddin." Kamu tahu tak wahai Muhammad, apa dia hari pembalasan? Ayat yang lain sebut al-qari'atu mal qari'atu wa ma adraka mal qari'ah. Bila Allah ulang kan, al-qari'ah. Apa dia qari'ah? Mal qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Kau tahu tak apa dia al-qari'ah? Makna benda ni amat penting. Benda bahaya sangat. Awas, jaga-jaga. Diulang. Wa ma adraka ma yaumuddin. Summa ma adraka ma yaumuddin. Kamu tahu tak apa dia hari pembalasan ini? Tengok din ini antara maknanya agama. Dalam Fatihah sebut Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Apa maknanya apa? Besok bang kakak dekat padang mahsyar, semua soalan yang Allah tanya berkisar tentang agama. Macam mana kau jaga agama kau? Kau ikut ke tidak halal haram? Kau ambil agama ni macam mana? Sambil lewa ke? Indah tak indah ke? Sebab tu soalan dekat padang mahsyar berkisar tentang agama. Sebab namanya pun hari agama. Dalam kubur kan, 4 soalan tu semua tahu belaka kan? Man rabbuka wa ma dinuka man hadzal rajulu kaifa arafta hadzal rajulah. Siapa Tuhan kau? Apa agama kau? Siapakah lelaki ini? Macam mana kau kenal lelaki ini? Ini semua soalan agama. Dia tak ada soalan matematik tambahan dalam kubur tu. Kata malaikat, geografi ada tak? Soalan geografi ke? Sains komputer ke ada? Tak ada. Soalannya ni, aku bukan kata salah ke kita kerja bab-bab ni kan. Ini pun ada kebaikan, ada kepentingannya. Tapi agama tu penting sangat. Dunia ni untuk cari rezeki lah. Tapi agama jangan buat mudah. Dan kita kena ingat bila masuk lubang kubur,
Jangan kau ingat malaikat soalan pertama tak jawab, next. Kau suka kau je. Kau kalau soalan pertama kau tak lepas, kau jangan harap kau boleh lepas soalan kedua. Dia tak ada soalan pilihan-pilihan, tak ada tau. Soalan pertama kau boleh jawab, yang lain-lain insya-Allah kau boleh jawab. Tapi kalau yang pertama dah kantoi, lagi 3 confirm tak lepas punya. Summa adraka ma yaumuddin, kamu tahu tak apa dia hari ad-din? Yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'ah wal amru yauma idzin. Bagi siapa? Liman? Lillahi. Wal amru yauma idzin lillah. Pada hari tersebut diri manusia tidak boleh bantu diri yang lain. Tak boleh. Kita susah atas dunia, tak ada duit, pinjam duit yang pinjam duit kak, pinjam duit kawan kan, pinjam duit. Kita ada masalah, accident, telefon takaful ke benda ke ada something kejar kita, kita telefon ayah dia 3 line suruh ke kan, sangkut kes mahkamah, kita panggil lawyer ke. Itu atas dunia. Itu atas dunia. Pada hari akhirat besok, wal amru yauma idzin, segala arahan, segala urusan bagi siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tak ada siapa boleh angkat kepala di hadapan Allah. Tak ada siapa boleh angkat kepala di hadapan Allah. Macam mana hebat kau atas dunia, kau akan berhadapan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitulah secara ringkasnya tafsiran surah Al-Infitar, dengan harapan kita memahami Al-Quran, bukan faham macam tu, dengar keluar kanan, dia kanan keluar kot, dia kiri, tak gitu. Faham, beriman. Ya, baca Quran, faham, beriman. Dan kita banyaklah berdoa pada Allah. Semoga Allah makbulkan doa kita dalam Ramadan. Dan antara waktu yang paling mustajab lepas baca Al-Quran. Lepas baca Quran, doa. Lepas baca Quran, doa. InsyaAllah Allah perkenankan segala hajat kita. Sekadar itu dulu. Semoga bertemu lagi. Sekian dulu aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu subhanahu wa ta'ala.